kita masa kita sembahyang itu menjadi ada sedikit kualiti. Lagi banyak dia naik tahap itu. Dulu sembahyang bukan dekat sembahyang, dulu memang tak sembahyang. Bukan dekat sembahyang, memang tak sembahyang. Tiba-tiba mai jadi sembahyang. Siapa ubah? Masya Allah, itu nilai dia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sembahyang orang yang makan riba jangan, benda yang halal banyak. Untuk apa kita makan benda yang haram? Saya baru ni balik kenduri kahwin abang saya di Tera. Duduk di Hotel Darul Aman, Gofri Rock Darul Aman 2 malam. Balik main di rumah, perempuan saya bukakan baju nak asyik nak basuh, jumpa duit RM80 bersama dengan buku bank. Main mana pula duit ni? Masing-masing pakat tanya, tak tahu siapa bubuk duit dalam tu. Buku bank pun ada, duit ada RM80. Dalam buku bank, balik main tak tahu nak buat macam mana, telefon kampung apa semua, mereka pun tak tahu apa. Kami saya hantar balik duit ni kepada alamat yang ada dalam buku bank dengan buku bank tu sekali. Itu di pondok Titi Bersih Kepala Batai. Hantar by post laju. Pada hari dia balik. Ni sekarang dah di rumah. Balik. Kuat. Post office punya orang cari tak jumpa. Orang situ kata dah pindah. Ini duit orang, bukan duit kita. Ingat. Bukan duit kita. Jangan duk gemat sangat nak ambil. Memang boleh pun. Tapi untuk apa kita gunakan dia, artinya kita sudah menggunakan sesuatu yang haram. Membesarlah daging kita hasil daripada hak orang, bukan hak kita. Maka isteri saya kata macam mana ni, dia hantar tak ada balik pula. Maka tindakan dia ialah, kalau tuan-tuan jumpa duit itu di kawasan itu, bagi tahu kepada pihak majlis surau, dia akan membuat pengumuman. Kalau di situ saya sekarang berjumpa dia di Tera, tak boleh balik kat sini. Sebab bukan duit orang sini, orang sana. Maka tindakan dia, kita sedekahlah kepada majlis ataupun surau, nawaitunya, pahalanya kita bagi kepada tuan punya duit ini. Nama itu kita dulu. Kemudian lebih kurang akan datang 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun ke depan, tiba-tiba ada tuan dia datang betul dan didapati betul. Faham tak ni? Tolong bayar. Sebab itu bukan hak kita. Duit riba ni pun serupa juga. Bukan duit kita tu. Duit lebih buat apa? Jangan kita gemarkan sangat. Tak senang mana? Tak senang mana kita makan duit hak orang ini. Bukti dia, maknakan saya sendiri. Lama dah pergi Mekah. Pijak saja bumi judah jatuh sakit. Sakit kritikal sampai satu apa kerja haji tak buat. Masuk hospital King Aziziyah di Mekah. Sampai ICU. Telefon balik mai dekat sini, kami di sini baca Yasin untuk dia. Tak tahu apa satu tak buat. Tiba-tiba sampai masa kumpulan jemaah dia balik. Kami tunggu di lapangan terbang ke Batai. Tengok-tengok dia keluar perut ke terbang. Mati tu. Sehat. 3 hari selepas dia balik dulu kawan tu buat kenduri kahwin, dia jadi mentara. Apa orang? Tuan, saya mak kat saya lah. Dia kata dia tobat lahum, dia tak mau pergi dalam Mekah. Kita tak tahu punca dia seorang saja yang tahu. Dan di antara kerja-kerja jijik yang telah dilakukan dia ni ialah hak dia, hak orang, hak dia. Hak dia, hak orang, hak dia. Nampak bagi barang apa yang mana tak bagi balik lah. Jangan duga sangat. Saya kata Tuhan tutup maaf cakap lah. Saya cerita bukan nak membubuhkan dia. Paling-paling tidak untuk memberi kesetaraan kepada kita. Jangan kita duga sangat hak orang ni. Hak kita pun makan tak habis dah. Balik buka peti air, rumuk-rumuk apa perlu gemar pula orang. Oleh sebab itu lebih baik kita bagi hak kita kepada orang. Itu lebih baik. Sebagai saham untuk akhirat. Mudah-mudahan dia akan ikut bersama-sama pergi. Jangan digematkan sangat hak orang ni. Bulan yang itu saya mengajak sini.
saya balik semayang duha dekat simpang tempat Semangui. Lepas ini kan memang saya balik semayang duha kat situ. Semayang duha mana ada orang. Saya masuk pergi semayang, saya seorang lah. Mana ada ramai orang semayang duha. Ni pun jarang semayang duha ni. Tengok pun kita tahu. Saya masuk semayang. Habis semayang keluar tengok. Kasut saya jebon pisapu. Semangui punya tempat rehat, mana ada orang jual kasut. Saya cari kasut tu pula mahal tu. Saya beli sebulan 100 lebih. Hilang. Allah. Jalan kaki ayam dekat kereta. Balik kuncing barulah beli kasut. Dia ingat itu hak orang. Saya cerita dekat kawan saya. Saya pergi ceramah di Sungai Ciput. Saya cerita apa ni kawan saya kata, betul. Anak pun dekat Masjid Negeri Ipoh tu, satu sembahyang hari Jumaat, keluar main kasut tak ada. Dia kata anak cari, nampak kat Tok Siap. Tok Siap kata cari apa? Kasut. Saya kata lah kasut hilang. Tok Siap kata biasalah. Situ pula Tok Siap kata biasa. Baru ni kata Tok Siap kasut Sultan Perak pun jebon pisau. Jangan duk gemar atau jangan. Tolonglah bagi tahu kepada generasi anak kita. Hak orang. Ya, hak kita pun tak habis dah. Ingat, maka semayang orang yang menjadi semayang orang yang ditolak oleh Allah. Kemudian yang kelima, semayang orang yang penyamun. Ragut tu. Ragut tak? Ragut tak? Orang naik motor, naik apa semua ni. Jangan, cuba dalam bentuk orang lah. Jangan kesian kadang-kadang kepada mangsa. Ada ramai orang Islam sanggup melakukan hari ini. Walaupun dia semayangnya itu ditolak oleh Allah. Kemudian yang ke-8, ke-6 saja memang saya tahu ke-6. Saya nak tengok apa saja ke-6. Ke-6, semayang orang yang makan haram. Batu ulama dulu tuan-tuan perempuan dia cukup halui. Tuan-tuan perempuan letak ayat depan saya ni. Ulama dulu lagi mana tuan-tuan tak kata ustaz minum lah, dia tak minum. Dia letak aja. Ni dia tengok. Lain dia tak suruh minum, dia tak minum. Ulama dulu. Ulama nak awal-awal. Ya, takut ada. Tok Guru Haji Waleh dicegah, diterkam. Buka pondok. Satu hari satu orang telah tanam pokok nangka di depan pondok dia. Tanah tu ada tanah LLN dulu. Lembaga Elektrik Negara Pencawang Atas. Dia tanam pokok nangka ni. Bila besar buah yang pertama sulung tu, dia masak elok. Dia bawa buah ni pergi tekah kat Tok Guru Haji Waleh. Tok Haji Waleh tanya, Tok Guru ni ambil di mana? Dia cerita depan rumah dia ada tanah kosong, dia tanam pokok nangka. Apa semua ni buah sulung dia sedekah kat Tok Guru. Tok Guru suruh buat balik. Ini adalah haram. Ditanam di atas tanah haram. Bukan tanah dia. Dia tolak balik. Tutup Guru. Kalau hampa tolak balik lah. Tolak balik tak mau dah. Orang main bagi. Bukan orang tu curi. Dia tanam. Tapi dia tanam di atas tanah. Berapa ramai orang yang beli perumahan sekarang ni depan tanah dia, depan rumah dia, depan longkang tu bukan tanah dia. Itu tanam majlis perbandaran punya. Dia tanam serai, dia tanam cili, dia tanam macam-macam. Masak haram. Takut-takut solat dia ditolak oleh Allah. Apa pasal nak saya cerita ni? Tu bukan tanah dia. Minta izin kepada pihak berkuasa tempatan. Dia tak boleh tanah mana. Itu sebahagian kecil. Yang hidup buat troka yang haram, yang apa tanah semua. Balik bagi anak bini makan apa sebagainya. Ini secara tak langsung kita bukan sedar. Tu ada tak pun tanam serai lah apa lah. Bukan tanah kita.
Itu tanah pihak berkuasa tempatan. Ramai orang buat. Jadi karena itulah hari ini dalam sana sudah hitam. Masjid kosong, masjid suruh semua orang tak ramai. Pasal dia tak teringin lah, tak teringin. Sebab dalam sana boleh jadi hitam. Orang yang teringin beragama hanya orang yang hati dia putih, insya Allah. Ya, jangan terlibat langsung dengan perkara-perkara yang haram. Orang dulu dia tak mau dia perkara yang haram ini. Saya nak bakar ada luah balik. Dia tanya amak kerja rumah dia ambil di mana ni. Dia kata saya pergi tengok orang tenung nasib. Tuan, duit tu pun dikira haram, dia dah termakan di luar balik. Tak mau takut jadi semua dalam sana tu membesar hasil daripada haram, panaru aulabi, neraka lebih utama baginya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ketujuh, semayang orang yang memakan dan meminum yang haram. Tadi memakan yang haram, makan dan minum yang haram. Kelapan, semayang orang yang menjual yang haram. Menjual yang haram. Walaupun kadang-kadang kita nampak benda itu halal, tapi teknik dia menjual itu haram. Jaga. Di antaranya orang yang menjual daging. Orang yang menjual daging plastik bumbung warna apa? Orang jual daging dia kata bumbung plastik tu warna apa? Merah, merah. Dia nak supaya api suruh mai ke daging itu kita nampak merah. Balik pucat isu. Ya. Tu. Kadang-kadang ada orang jual ikan. Jual ikan kita nampak timbul. Rupanya dalam ada bubur pinggan lain dia buat. Kita kena tipu lah. Tu kira haram tu. Benda tu halal. Habaklah. Ini senang orang beli. Saya adalah tak berhenti pasal durian. Saya memang bodoh dengan durian. Balik mengajak singgah bagan sukai. Selungguk masa tu durian murah. Selungguk RM10. Woi. Oh, lah, kenapa pelai kita jenis bangang durian. Tapi beli lah. Beli saja. Telefon pergi rumah. Masak pulut. Dah. Saya begitu kat rumah saya masak pulut. Durian makan serai. Balik pergi cucu semua duduk tunggu nak makan durian. Tuan beli 15 biji, 2 biji dia boleh makan. Saya punya pungang. Habak lah saya kata cari elok boleh saya nak boleh makan dalam cucu boleh. Bayangkan 15 biji, 2 biji dia boleh makan, yang lain semua kena buang. Apa saya kata pergi hapai balik ke muka dia. Saya guna malam lah. Jangan tipu-tipu. Islam tak mau. Apa ni? Apa saya apa urut tu? Sikitnya tak habis ke pulut masak. Habis apa saya ni? Ni jangan ada unsur-unsur perituan dalam perniagaan. Kalau bahan lama habak ni dah lama dah. Kemarin saya beli buah bacang 5 biji RM5. Saya kata cari yang masak elok balik nak buat asam. Buat asam lah. Woi, bacang. Bacang lah. Buat apa? Oh. 5 biji RM5. Balik. Buat asam. Tak betul. 3 biji dia jadi busuk. Ada tinggal lagi 2 biji dalam rumah. Itu pun kita tak tahu. Saya kata ada, saya tak tahu pun bagilah betul-betul. Abang saya berpanggil pun kata payahlah kita matlamat balik nak makan. Jangan ada unsur-unsur macam ini. Ya, jangan WhatsApp dengan tipu orang. Macam itulah. Saya kalau kata saya nak mari saya mari. Aku lambat sikit. Hampa marahkah saya main lambat tadi? Hampa kalau tak marah duk menunggu dapat pahala menunggu. Tapi kalau hampa kata apa kat ustaz langsung tak dapat pahala. Maka dengan sebab itu mudah-mudahan kita faham. Kemudian ke-9 sembahyang hamba yang dari di peraturannya. Ini
tajuk dia semayang mereka ini ditolak. 10 semayang, yang ni khas dia. 10 semayang perempuan yang masa muka. Ui, ni suami balik janganlah ada masa muka. Ini Allah, macam tapai basi. Jangan. Dalam keadaan macam mana sekalipun suami, untuk orang perempuan tajuk dia khas ni. Suami balik senyumlah. Walaupun terpaksa dibuat-buat. Senyumlah. Suami balik. Jangan masa muka. Penawar untuk mengikat dan menambat hati suami berada pada isteri. Saya mengajak muslimat ramai. Penawar dia ada pada isteri. Tapi apa tak mau guna penawar ni? Suami balik saja dia duduk tengok TV situ. Kawan ni kerja 2 pagi tadi ni. Ya, tolonglah pergi buka pintu apa salah. Ya, sambut dengan besar. Bukan orang lain, suami perempuan. Oh. Sebab itulah Nabi walaupun dia dah tua 50 tahun lebih, petang-petang dia dah lari dengan Aisyah. Aisyah masa tu belasan tahun. Petang-petang dia lawan lari. Cuba kampung hampa petang-petang tu imam lawan lari dengan bini dia. Hujan sebulan. Nabi tu mana kata lagi tua lagi akrab. Betul. Kita pula lagi tua lagi jauh. Tengok. Mula-mula kahwin, itu belakang motor peluk. Mula kahwin, kalau boleh mula kahwin ni dua-dua nak duduk dalam harga motor. Kalau boleh lah. Dah lama kahwin tu bini duduk di belakang, bukan dia peluk, dia pegang besi belakang. Tak mau dia, tak mau. Apa salahnya walaupun tua jalan kepit? Apa salah? Saya pergi ngajak satu tempat, Ustaz lah duduk jalan kepit dah. Sudah kalau berlaku. Ni, tuan dia. Perempuan yang macam muka. Allah ciptakan orang laki-laki dan orang perempuan berbeza daripada beberapa sudut. Yang kita kena ingat, laki-laki Allah buat lain, perempuan Allah buat lain. Tapi ingat, orang perempuan Allah buat hasil daripada tulang rusuk orang laki-laki, bukan daripada tanah. Tuhan buat yang pertama cuma orang laki-laki saja, iaitu Adam. Tuhan tak buat mula-mula sekali dua-dua, laki-laki dan perempuan. Hanya hasil daripada permintaan tu Adam dalam surga. Wahai Tuhan, aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, Kau ciptakanlah satu lagi makhluk yang sama dengan aku, tetapi berlainan jantina. Tu Adam minta, baru Tuhan buat orang perempuan. Hari itu kalau tu Adam tak minta, hampa tak ada. Orang perempuan tak ada tu. Hasil daripada permintaan tu Adam. Pasal apa Adam minta? Pasal apa dia minta? Sah orang laki-laki dia tak boleh duduk seorang. Tu. Bila tu Adam seorang dalam surga, wang win sana, wang win. Sini cerita orang wang win ni. Tu Adam dalam surga seorang. Dia wang win sana, wang win sini. Tak, rupanya tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Dia yang mohon kepada Allah. Petanda bahwasanya orang laki-laki dia tak boleh hidup tanpa perempuan. Weh, betul ke dah? Mengaku je lah. Ni, itu sejarah mencatatkan. Kita kena terima. Begitu juga sejarah mencatatkan dosa yang paling pertama berlaku walaupun dalam surga ialah hasad dengki. Dosa yang utama dan pertama. Sampailah orang suka hasad dengki, busuk hati, iri hati kepada orang lain. Punca daripada kesalahan yang pertama wujud dalam hati syaitan ataupun iblis. Dia tak suka khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Tuhan jadikan dia daripada tanah, Tuhan jadikan aku daripada api. Mana mungkin api disuruh sujud kepada tanah. Dengki dia kepada Adam alaihi salam menyebabkan sekarang ini kesalahan ini memang berlaku di mana-mana.
busuk hati. Kita tahu cara macam ini. Hari ini kita kena buang. Jangan ada langsung perasaan busuk hati, iri hati, dengki di antara kita sesama kita. Baik perempuan yang masa muka atau derhaka. Dalam kitab yang lain disebut jegir kepada suami juga satu derhaka. Jegir tu. Jegir lah. Ni suami balik. Tu derhaka. Ada 4 perkara kata Nabi yang membolehkan orang perempuan tu senang masuk neraka. 4 perkara ini senang dia boleh masuk neraka. Pertama, mengeluarkan ungkapan percakapan yang tergores hati suami. Jangan orang perempuan, jangan dia keluar percakapan yang tergores hati suami. Tapi ada kecuali apabila suami buat maksiat, perempuan boleh cakap. Boleh. Yang kedua, jangan memaksa suami untuk mengadakan sesuatu di luar kemampuan. Senang perempuan masuk neraka. Suruh suami beli itu, beli ini sedangkan suami tak mampu. Jangan. Yang ketiga, isteri yang keluar rumah tanpa menutup aurat juga senang masuk neraka. Yang keempat, isteri yang tidak ada langsung dalam hati sanubarinya untuk melakukan ibadat semayang. Tak ada langsung dalam hati dia, kosong nak semayang apa, tak ada. Sah. Mereka ini kata Nabi senang untuk masuk neraka. Mudah-mudahan untuk orang perempuan faham tentang perkara-perkara ini. Sebab destinasi kita adalah surga, bukan neraka. Nampak berat tetapi senang untuk kita laksanakan. Pertama, jaga mulut, jangan mengeluarkan ungkapan perkataan yang boleh tergores hati suami. Jaga nak cakap tu fikir dulu, takut-takut tergores hati dia. Yang kedua, ialah jangan memaksa suami untuk mengadakan sesuatu di luar kemampuan. Suami gaji sikit, dia paksa suruh beli TV 126 inci. Jangan. Karena itulah terjadinya sogokan, terjadinya wujudnya rasuah, wujudnya bermacam-macam apabila kemampuan tidak ada. Nak capaikan dia, tidak ada jalan lain kecuali jalan yang salah ini. Jangan dipaksa dia beli. Dia beli apa yang lagi satu lah kita beli. Apa yang dia beli, apa yang dia bawa balik itu suami kena repot. Jangan tu pun jangan. Balik main beli masak. Saya duk operation. Saya ni jadi tak kerti daging, tak kerti nak pilih. Pergi beli daging. Bawa balik-balik 4 hari. Isteri tak masak lagi. Saya kata mana dia daging nak beli hari tu ni. Rupanya dia buang longkang. Daging busuk saya beli. Saya mana saya tahu. Abang. Dia teringin sangat nak makan. Kita perempuan kalau berjaya untuk melayan suami dalam bentuk makanan, apa yang dia teringin, itu dapat pahala paling besar. Hari ini saya nak mari sini, isteri saya nak pergi pasar hari ke Munting. Jangan lupa siput pahit, siput itu kegemaran saya. Woi, siput yang potong ujung punggung tu. Ada tak sini? Belitung. Oh, saya tak tahu lah. Beli dia, potong punggung tu. Oh, saya cakap. Yang kedua, lalat. Tahu lalat? Jumpa lalat. Yang ketiga, jeruk maman. Tu hobi saya. Jeruk maman. Apa tahu dah ni? Dia tahu dah yang saya punya ni. Sebab tu mak saya meninggal. Saya tahu mak saya dia paling suka sekali bengkang ubi. Mak saya mati kan. Saya balik kelas, saya singgahkan rambut, saya mesti beli bengkang ubi. Saya tahu ini itu hobi dia. Kita tolong bagi penghormatan macam itu. Beli hak mana yang ibu bapa kita suka, itu kita beli dia.
Ni apa? Pergi beli burger dekat mak. Tentang apa hang beli mereka aku ni? Dia pun tak tahu burger tu tentang apa. Jangan. Ingat mak kita suka apa, bapak kita suka beli yang tu.